Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saudara Abdul Razak, selamat petang saudara. Saudara Rajlim, saudara Rajlim. Kita juga Puan Nuraini Adnan. Apa khabar? Doa saya anda sihat. Saudara Madam K, bagaimana di tempat anda? Panas lit-lit tak? Memang sekarang ni tengah panas saudara. Walaupun cuaca mendung tapi panas. Saudara Botak, Waalaikumsalam. Siti Asnah, apa khabar puan? Moga-moga puan bahagia. Petang-petang ni makan apa? Saya cuma makan keripik pisang. Saudara Adam Jebat, begitu juga puan Zuraida, saudara Syahar, saudara Fazli Yub, apa khabar sahabat? Saudara Abdul Rahman bin Abdullah dari Johor Bahru. Saudara Syahar, Adam Jebat. Adam Jebat. Selamat petang, saudara. Saya petang-petang begini cuma makan kopi dan juga pisang keripik pisang. Saudara Nur Azman, apa khabar? Tempat anda itulah makanan sedap-sedap gamaknya ya. Saudara Rose 37, saudara Abdul Rahman, apa khabar sahabat? Puan Robiah binti Osman 37 katanya. 37 apa maksudnya saya pun tak tahu. Ya, Uncle Su. Itu juga saudara Panama 0705. Panama Papers agaknya saudara ya. Macam-macam nama yang muncul dalam sebagai teman dan sahabat saya di media sosial ini saudara. Saya mengalu-alukan kedatangan anda. Samping itu cuacanya mendung tapi panas betul lah. Betul Madam K. Ya, Puan Robiah Osman, saya mengalu-alukan kedatangan, kehadiran anda dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi melayari saya. Ya, Puan Delmira Bid, apa khabar orang Kelantan? Puan Ramlah, Saudara Wan Bujang. Saya merasakan hidup ini rasa sunyi kalau tanpa teman. Saya seorang PTM, pakar saraf dari Parit Bunta Perak. Siapa nama saudara? Itu yang paling penting. Hadir dari Parit Bunta Perak. Cuaca sini mendung. Beliau katanya seorang PTM pakar saraf dan dari Parit Bunta. Petang ni dia kata kena ubi kayu sambal ikan bilis. Aduh sedapnya. Ya, Saudara Hamid dari Kuantan, apa khabar saudara? Cuaca panas katanya. Begitu saudara Ahmad Tarmizi dari Johor Bahru. Terima kasih Delmira. Tentulah anda berbahagia bersama keluarga. Ya, Saudara Sabri. Saudara Zun Razali dari Kok Lanas, Kelantan. Apa khabar Lim? Beliau berkirim salam pada semua pelayar-pelayar. Saudara Hafiz Azara. Gambarnya gambar anak-anak kecil saja. Ya, Abdul Wahid, Abdul Karim, Hafiz Hazara, nama sedap. Burak Putih, Waalaikumsalam, selamat petang. Sambil-sambil makan keripik pisang, saya makan juga keripik ubi kentang. Ubi kentang itu Pringles, saudara. Itu cucu punya. Petang ini kita akan berbicara tentang pendidikan anak-anak kita, saudara. Ya, saudara. Pada ID, sekejap saya nak kulit gigi, tersangkut ubi pisang malu saya lah. Rizana Cik Ani, selamat minum petang. Raja Kamal, Raja Bazian. Maklum sajalah, saya dah tua-tua ni, dia punya gigi ni, di celah-celah gigi tu kadang-kadang melekat bila kita makan macam keripik pisang. Jadi terganggu. Itu sih, bukan sakit, tak ada sakit sangat, tapi terganggu. Ya, Puan Delmira. Raja Kamal, Raja Bazar, macam mana saudara di Sungai Petani? Rasanya panas tak? Mahal lah keripik pisang saudara. Mahal. Sebab kerana keripik pisang nanti try terpaksa jumpa doktor sekali hari saudara. Sekejap saudara.
Saudara Hashim Alias. Nah, teruskan berbicara. Boleh berbicara tapi gigi tadi terganggu sedikit. Itu yang kadang-kadang saudara yang saya katakan kadang-kadang hanya keripik pisang tapi mahal. Sebab kena makan keripik pisang, selit selah gigi, terpaksa jumpa doktor. RM150. Tapi gigi masih kuat, alhamdulillah, saudara nek-nek. Tetapi itulah, dia ada renggang, dah tua saudara. Itu pun tak sedarkan diri lagi tu. Baik saudara, bicara saya. Hari ini saudara, hari Isnin, tanggal 12 Jun 2023. Saya merasakan tentulah anda juga sudah berehat ya. Dan kalau bekerja mungkin dalam perjalanan pulang daripada pejabat. Kalau dekat-dekat rumah mungkin sedang minum-minum teh. Sebab Abdul Wahid Abdul Karim dia kata di Temeloh mendung ya. Tapi panas, saya yakin panas ya. Saudara Raja Kamal Raja Bazian sekarang berada di Setiap Alam, rumah anak, kerana menantu melahirkan anak kedua. Tahniah, dapat cucu. Saudara Jaafar Harun, apa khabar? Mari minum teh tarik dekat Kota Baru. Free je. Saudara Jaafar. InsyaAllah. Kalau musim-musim pilihan raya nanti saya akan sampai di sana. Jangan singkirkan saya daripada bandar Kota Baru. Saudara belanja saya makan ikan tik serati ya. Ikan apa dekat dia panggil restoran serati apa ke? Bukan itik, serati. Saudara Azmi Nordin, salam dari Bagan Datuk. Jarang ikuti live petang. Kerja tak apa saudara. Bekerja tapi kalau dah berehat begini kita dengarlah sikit saudara. Alik Hafiz dia kata makan kepuk. Itulah saya seriau kalau makan kepuk nanti terlekat kat celah gigi. Mahal jadi kepuk tu. Sebab kerana kita makan benda tu melekat. Macam saya sekarang ni jarang saya nak makan kacang dan sebagainya. Ada yang salah Kota Kinabalu mendung dan hujan sekejap. Alik Hafiz dia kata makan kepuk dengan kopi O. Alhamdulillah sedap. Ya, Saudara Hafiz Mustafa, waalaikumsalam. Saudara Tok Mak, apa khabar? Saudara, jadi bila kita makan, gigi dah tua ni begini saudara, tentulah melekat. Bila melekat, congkir tak keluar. Terpaksa jumpa doktor. Jumpa doktor gigi, sekarang bukan murah macam dulu saudara. Itu nasib baik tak cabut. Kalau cabut, kena RM150. Kalau kena pula gigi yang kita tanam dulu, gigi lama saudara. Kosnya sebatang gigi RM750. Sebab itu selalu saya katakan, saya beritahu pada rumah saya beritahu pada anak-anak saya, hari ni makan daging ni mahal lah. Dia kata, kenapa? Mahal. Saya kata, berapa? RM750. Mereka pun heran. Kenapa? Sebab makan daging itu melekat celah gigi dan kita terpaksa jumpa doktor. Gigi dicabut, harga gigi yang dicabut tu RM750. Jadi mahal lah saudara. Tak itu saudara melatih. Ini kena nampak kayaknya terpaksa saya pergi ke klinik gigi rasanya. Tapi tak apalah. Saya meneruskan pembicaraan baik saudara. Saudara, minggu lalu pelajar-pelajar tingkatan 5 telah pun menerima keputusan peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia yang bagi mereka yang menduduki peperiksaan tahun 2022. Dan kabarnya lebih 10,000 orang telah pun mencapai kejayaan cemerlang 8A. Syukur, terima kasih. Saudara, dan kita ucapkan tahniah kepada anak-anak kita yang meningkatkan tahap pendidikan dan pembelajaran mereka. Ini sesuatu yang agak membimbangkan saya. Selain gembira saudara, yang agak membimbang saya apabila adanya kajian yang menyebut bahawa para pelajar yang tamat CJ Pelajaran Malaysia, mereka mula memilih untuk tidak meneruskan pembelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Ini bahaya saudara. Ya Rubidin, Saudara Aziz dari Miri Sarawak. Sebab kerana anak-anak kita ni, kalau usia mereka baru habis SPM, CJ Pelajaran Malaysia, umur dah 18 tahun, mereka masih belum lagi layak untuk menjawat apa-apa jawatan. Sepatutnya mereka meneruskan karier di bangku sekolah untuk menimba ilmu. Tapi kalau katanya sampai lebih kurang dekat 150,000 yang memilih untuk tidak meneruskan pendidikan. Saya rasa ini satu benda yang agak malang bagi negara kita, yang sepatutnya anak-anak kita ini mereka harus meneruskan pelajarannya. Ya, Saudara Abdul Majid, apa khabar? Hadir daripada Pekan. Begitu juga bin Haji Arisat Saberan. Selamat petang saudara. Jadi saudara, saya merasakan tentulah ini akan mengecewakan kedua ibu bapanya kalau anak-anaknya tak nak ke sekolah lagi.
Ya, saudara Megat Zulkifli dari Teluk Intan. Cuaca panas katanya. Ini bertambah panas lagi kalau anak-anak tak nak meneruskan. Melatih fikir dia kata cabut gigi kat klinik kerajaan. Tak ada di sini. Melatih fikir sakitnya sama je. Lebih murah dan mampu betul. Kawasan rumah saya tak ada klinik gigi kerajaan. Yang ada klinik swasta. Maksalah saudara. Baik saudara. Jadi bagi saya lah, anak-anak yang tidak mahu meneruskan pendidikan itu perlulah disuburkan kembali. Ya, saudara Syahid Nur, apalagi nak dipertikaikan keputusan KDM berkenaan isu pertandingan jawatan Presiden. Saudara Syahid, apa cerita? Cerita politik lah ni saudara ni, petang malam nanti saudara. Air mata MKT, Waalaikumsalam. Jom minum teh tarik di Tanah Merah. Alhamdulillah, terima kasih insyaAllah. Saya akan hadir di sana nanti dalam musim-musim pemilihan pilihan raya negeri nanti. InsyaAllah. Sediakanlah duit kecil ya saudara untuk belanja saya. Saudara Rizana Cik Ani dia kata merit untuk asasi Universiti Melaya sangat tinggi. 94.6. Anak dapat 89.6. Minggu 1 bulan Julai result UPU keluar. Matrikulasi 26 hari bulan. Tak tahulah anak dapat berapa kata Puak Rizana Cik Ani. Jadi saya merasakan galakkan mereka. Banyak pusat pengajian yang ada. Kalau tak dapat masuk universiti pun banyak pusat pengajian tinggi yang disediakan oleh pimpinan negara, saudara. Kita ada UiTM, kita ada sekolah. Anak kena tahu bidang mana yang mereka minat. Betul, Razal Cik Ali. Begitu juga banyak. Saya katakan banyak terdapat tempat-tempat untuk anak-anak kita belajar. Kerana saya berjumpa dengan Siswa Agung UMNO yang juga pengurusi MARA. Dato' Dr. Ashraf Wajdi. Dia kata di bawah MARA je lebih kurang 272 pusat pengajian. Boleh. Janganlah kita katakan tak dapat masuk universiti, gagal, kerana sikit, markahnya sikit, maka kita pun tak nak. Itu tak boleh. Banyak. Saya dulu usaha, bukan senang. Zaman kami dulu, seksanya. Kerana nak masuk universiti, kena memiliki sijil ataupun ujian HSC. Higher School of Certification. Bukan MCE. Saudara. Saya juga melihat saudara bagaimana ibu bapa yang menerima keputusan cemerlang. Anak-anaknya menyambut dengan penuh kesyukuran. Ada yang tahap buat kenduri saudara. Buat kenduri pulut kuning, ada sedekah pisang. Ada yang mengharapkan kecemerlangan, pencapaian kecemerlangan ni bakal terus mereka mencipta kejayaan dalam hidup. Begitulah saudara mana ibu yang tak suka. Saya dengar semalam kemarin, seorang ibu dia berpuasa. Membayar nazar, membayar niat kerana kalau anak dia dapat result baik, dia nak berpuasa. Ya, Puan Saudara Zamri Babah, Saudara Rasha Yurni, Saudara Melati. Jadi, ibu tersebut sanggup berpuasa. Begitulah harapan yang ada jauh di sudut hati seorang ibu untuk melihat kejayaan anaknya. Bagaimana kalau tiba-tiba anak memilih untuk tidak meneruskan pengajian? Ini saya rasa sedihlah kita saudara. Dan saya mengharapkan mungkin anak-anak saudari yang mendapat result yang baik, mereka mungkin dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Sekarang ni pun kabarnya dah mula sibuk mencari pusat-pusat pengajian mana dalam negeri. Tapi bagaimana dengan kalau keluarga yang miskin saudara, yang tak ada kemudahan internet, paksa pergi ke pekan. Saya haraplah kalau boleh pemimpin di kawasan di mana pelajar-pelajar kita mendapat kecemerlangan, bantulah mereka saudara. Ya, sebab saudara, saya masih ingat lagi saudara, bila mengingatkan kembali cerita anak-anak kita dapat kejayaan. Saudara Syam Haji Nawawi, saya teringat saudara. Saudara Abdul Halim, apa khabar saudara? Dia kata anak saya dapat pergi universiti kerana marah lah. Betul saudara. Rizana Cik Ani selamat dah selesai buat nazar. Tengok saudara, Rizana sendiri dia selesai buat nazar puasa. Begitu juga untuk abangnya, katanya dapat dekan masa diploma. Sekarang tunggu tawaran untuk menunjukkan ijazah. Tahniah Puan Rizana. Begitu saudara, bangganya hati seorang ibu. Saudara Abdul Majid. Jadi zaman kita dulu nak masuk universiti, habislah lembu kena jual demi nak hantar anak ke universiti. Tapi sekarang ni banyak kemudahan yang diadakan. Saudara Azlin, Abdullah. Tapi saya teringat saudara. Ini mengimbau. Bila tengok anak-anak dapat CJ, gembira gambarnya, saya terimbau. Waktu saat saya menerima keputusan peperiksaan, saya adalah kumpulan pertama
yang menghadiri ujian penilaian darjah 5. Ingat saudara? Tak silap saya lah, tahun 1967. Waktu itu jauh lah saudara. Lama sangat. Jadi saya merupakan kalangan pelajar yang menjalani peperiksaan penilaian darjah 5 dan merupakan kumpulan pertama lah sejak ia diadakan. Sekarang ada tak ada saya tak tahu lagi. Saudara, saya ingat lagi saudara. Bila dah habis periksa apa semua, tunggu lebih kurang sebulan ke 2 bulan, maka result pun keluar. Ya, Saudara Azlin. Bila result keluar, saya didapati orang nombor 2 dalam kelas saya tu, saudara, yang mencapai kejayaan cukup cemerlang. Yang pertamanya Norila Pilus, seorang wanita, gadis, anak yang perempuan. Dia dapat kecemerlangan yang sedikit aja lebih tinggi pada saya. Tapi cikgu kata nombor 1, saya nombor 2. Punyalah seronok, Tuhan aja yang tahu waktu itu saudara. Jadi keputusan peperiksaan penilaian darjah 5 itu, saya balik sekolah tu berlari nak tunjuk dekat mak. Masih ingat lagi saya. Dan waktu saya cari mak saya tak ada di rumah, saya tahulah dia mesti ada di tempat mesin getah. Saya pun pergilah tempat beliau sedang mesin getah. Dia kata, "Mak, apa khabar mak?" Dia kata, "Alhamdulillah." Kata, saya tengok mak saya berpeluh-peluh. Maklumlah, wanita yang terpaksa menoreh, angkat getah. Bukan senang cara zaman dulu. Lepas tu mesin getah, lepas tunggu beku getah tu, baru dimesinkan. Mesin kali pertama. Kadang-kadang saya datang, pergi juga untuk menolong mesin getah. Maklumlah, saja anak mak, saudara. Saya ni, bagi saya, hidup saya, memang saya amat cinta dan kasih dan sayang kepada ibu saya, saudara. Jadi saya pun tunjuklah dekat mak saya. "Mak," dia kata, "saya dapat nombor 2 mak. Periksa 2 bulan dulu. Periksa penilaian. Semua A mak." Anda tahu, ibu saya sambil dia mengilap peluh di dahi dia tu, saudara, dia turut mengilap air matanya, saudara. Sambil mengilap air matanya, dia bersyukur, saudara. Saya ingat lagi, saudara. Sambil-sambil itu, dia mengeluarkan kenyataan dalam lenang air mata seorang ibu, saudara, yang tengah penat, berpeluh-peluh dia tu, dia lap muka dia, dia pun sapulah air matanya. Saya ingat lagi sampai hari ini, saudara. 67 sekarang dah berpuluh tahun, saudara. 67 sekarang 2023. 56 tahun dulu, saudara. Allah yarhamah, ibu saya dia kata, "Meh," dia panggil saya Mer. "Meh, ingatlah, kita orang miskin nak. Hanya pelajaran sahajalah yang boleh merubah kehidupan kita." Saya masih ingat sampai saat ini, saudara. Bila saya letakkan keputusan itu, ibu saya menangis. Kegembiraan melihat saya punya result peperiksaan darjah 5 itu, baru darjah 5, saudara. Dan malamnya saya biasalah, saudara, sebelah malam selalunya saya menemani abang saya, Kamal Azmer, namanya Kamal Azmer. Pergi merawai, cari ikan, nelayan di kampung saya. Siang ibu saya menoreh getah. Itu keluarga miskin, saudara. Jadi saat menanti panggutan ikan dalam air itu, saudara, jadi saya menemani abang saya untuk merawai. Saya ingat lagi, menggunakan sampan. Kemudian dia pergi seokuk, menjeduk okuk dalam-dalam. Saya ingat lagi abang saya itu. Masih ada lagi, saudara, di Manjung. Kemudian dia bercakap, "Dek," dia panggil saya ni, "Dek." Saudara yang maya, betul, pengorbanan seorang ibu yang gigih demi kepimpinan dulu. Terima kasih. Edi Tahir, ini bukan cerita gelak, saudara. Kalau kau ada kat sini, kau cepuk. Jadi sambil menunggu panggutan ikan rawai tu, sambil dia seokuk dalam-dalam, dia kata, "Dek, abang ingat besok abang nak pergi interview. Interview temu duga. Abang nak ke mana? Nak jadi askar. Mudah-mudahan kalau abang dapat jadi askar nanti, berubahlah kehidupan kita, dek." Saya kata, "Mudah-mudahan lah bang." Kata, "Kamu kena ingat, kalau kamu sekolah, kamu kena belajar rajin-rajin. Jangan berhenti sekolah, belajarlah. Abang akan bantu sedaya yang abang mampu," katanya. Saya masih ingat lagi, saudara, kata-kata yang dilontarkan oleh abang saya itulah. Begitulah, saudara, pengharapan ibu melihat saya berjaya dalam peperiksaan. Saya juga dapat merasai bagaimana ibu-ibu yang menerima keputusan peperiksaan anak-anak mereka. Tapi kita berada dalam lembah derita kemiskinan. Abang saya pula, dia kata dia akan pastikan
dapat gaji nanti dia kata dihantar untuk membantu pendidikan saya. Jadi kadang-kadang saudara, saya kadang-kadang teringat dulu-dulu lah saudara. Selepas itu saya dapat peluang untuk belajar di sekolah ini berasrama penuh. Balik cerita dengan mak lagi. Berlari seronok ni kita ni. Mak, dapat tawaran mak. Tawaran apa? Tawaran untuk masuk sekolah. Sekolah asrama penuh. Saya tahu apa ibu saya jawab. Meh, getah tak kering lagi. Macam manalah mak nak jual getah? Tambang tak cukup. Jadi kamu belajar dululah dekat Setiawan. Tak ngapa. Tak masuk asrama pun tak apa. Kamu belajar dulu ke sekolah kat sini. Itu saya ingat lagi. Saya macam mana ibu saya sambil dia suka anaknya dapat belajar. Tetapi kemampuan Terhad nak bayar tambang untuk ke sekolah. Dari kampung saya pun tak cukup duit. Jadi saya meneruskan pelajaran di sekolah menengah rendah Setiawan. Sehinggalah lepas sijil LCE, Lower Certificate of Education, dapat sekali tawaran. Jadi Allah yang ramah ibu saya kata, yang ini tak apalah. Tapi dia kata, kamu kan ada beasiswa. Dapat mak. Saya juga bersyukur pada Allah SWT kerana memperolehi beasiswa kecil anak-anak Melayu Perak. Saudara, alhamdulillah. Dan waktu yang sama juga guru saya membuat recommendation ataupun saranan agar saya juga diberi beasiswa persekutuan. Beasiswa kecil anak-anak Melayu Perak dapat RM75, beasiswa federal dapat RM125. Itulah saudara, dengan tambang itulah saya dapat tawaran ada 2-3 tempat sekolah dan saya memilih untuk belajar di Kolej Sultan Abdul Hamid di Al-Usta. Saudara, itu perjalanannya bagaimana kehidupan ibu saya. Saya ingat lagi saudara. Ibu saya mengatakan, Meh, ingat ya, hanya pendidikan sajalah yang mampu merubah kehidupan kita. Benar saudara. Sebab itu saya selalu marah kalau anak-anak saya tidak mahu ke sekolah ataupun ponting sekolah. Itu kepantangan untuk nenek saya. Sebab ibu saya dapat melihat bagaimana kehidupan. Dia maklum sajalah saya hidup di kampung. Saudara Budin Pasarat, saya dapat beasiswa. Mika dapat tak? Saudara Azminuddin, waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi katanya lari di... Okey saudara. Jadi bagi saya dapat merasai perasaan ibu yang sanggup berpuasa tadi. Bayar nazar anaknya ke sekolah. Saudara, dulu-dulu saudara, kalau anak-anak kita ni dapat masuk universiti. Saya ingat lagi saudara, kalau dekat kampung tu, ada juga saudara saya yang berjaya melanjutkan pelajaran sampai ke Universiti Malaya. Tak ramailah, 1-2 keluarga saja. Anak Pak Mat, anak Tok Cu Sidik. Saudara. Jadi bila kita pergi ke masjid, sambil-sambil menunggu waktu isyak. Sekarang ni ada tazkirah. Dulu kat kampung saya tak ada. Yalah, mungkin kerana tak ramai orang semayang maghrib dan menunggu isyak. Saudara Sri Nilam Club, majalah keluarga dan cerita, mana nak cari yang lama-lama punya. Saya ingat dekat perpustakaan lah saudara Sri Nilam. Jadi dalam keadaan begitu, kita orang duduk semayang. Selalunya orang tua dulu duduk dekat masjid sambil isap ukuk. Dulu boleh isap ukuk daun. Mereka akan bercerita, anak aku tu si Usup, ngapa Tok Cu? Dah pun berjaya. Sedang editasi tanpa api. Dah pun dia kata berjaya masuk ke Universiti Malaya. Kerana waktu itu tak banyak, cuma ada Universiti Malaya dengan Universiti Kebangsaan pun baru, belum ada lagi pun rasanya tak silap saya. Jadi orang tua dulu bila sebut je masuk universiti, lain tak ada saya. Cuma dia kata, kalau gitu anak kau jadi DO lah. Ertinya saudara, orang tua di kampung mereka tak tahu apakah bidang kajian, bidang pengajiannya di universiti, mereka tak tahu. Sedangkan pak saudara saya Allahyarham, itulah doktor, dia ambil bidang kedoktoran. Akhirnya dia berjaya menjadi seorang doktor. Itulah doktor pertama yang hadir, yang lahir dari kampung saya dan merupakan penggalak pada anak-anak muda, pelajar-pelajar di kampung saya untuk meneruskan pengajian. Tapi malangnya hayatnya tak panjang lah, dia sakit buah pinggang. Tapi anaknya juga sekarang ni jadi doktor pakar di Universiti Kebangsaan di UKM, di Pusat Perubatan UKM. Anaknya menjadi seorang doktor pakar, pakar tulang. Alhamdulillah. So dia ada 2 orang anak ya. Seorang lagi adalah pakar bahagian perubatan. Jadi bercerita tentang kejayaan dalam hidup kita ini saudara.
Kalau kita tidak mempunyai pendidikan, tak ke mana perginya. Orang tua dulu mereka tak tahu saudara. Bagi mereka, masuk universiti jadi DU. Itu saja, lain tak ada. Begitu cetiknya. Sedangkan kita bila belajar kat universiti macam-macam bidang. Bidang pengajian Melayu, bidang sastra, bidang politik, bidang macam-macam bidang saudara. Mereka tak tahu. Yang mereka tahu kalau masuk universiti, jadi DO lah anak mereka. Saudara. Saudara Wasili Zif. Saya di Setiawan sebelah Kampung Baru. Di pinggiran Sungai Dinding. Kalau di Setiawan tu, saudara semua masuk dalam sungai tu, saya tak ada. Saya di pinggiran Sungai Dinding. Berhadapan dengan kilang gandum. Satu perkampungan. Lepas daripada tu ke Kampung Baru, daripada Kampung Baru, Kampung Teluk, Kampung Telaga Renah dan sampai ke Cangkak Kering. Saudara. Edi Tahir. Mau juga jadi pakar komen. Itulah saudara. Masuk ke universiti menjadi pakar komen. Saudara Edi Tahir jadi pakar, dia tuan pengguam lawyer buruk. Jangan marah Edi Tahir. Madam K. Dia kata saya cakap dengan anak-anak, harta pusaka saya adalah pelajaran. Betul saudara. Jadi kita harus menanamkan rasa tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Tanamkanlah semangat pada anak kita untuk meneruskan pengajian. Belajarlah sampai ke mana pun. Sebab selagi kamu hidup, kamu belajar, tidak sayup saudara. Dan ilmu itu takkan habis. Galilah sebanyak mana pun. Saudara Budin Pasarat, orang kampung, jika anak dapat masuk universiti, mereka sangguplah. Bergalak, betul. Mereka sanggup. Saya ingat lagi, cuma Allahyarhamah ibu saya, dia mengiringi pemergian saya ke sekolah bersama penuh dan masuk universiti pun dengan derayan air mata. Sebab dia tak mampu. Nak gadai apa nak gadai pun. Tidak ada seurat pun emas. Tak ada seurat benang pun emas yang ada. Kerjanya hanyalah motor getah. Itu pun bukan tanah estate sendiri, tanah orang. Jadi berpanggu ataupun berkongsi. Dapat 3 keping, dia dapat sekeping. Tuan tanah dapat 2 keping. Sekeping getah tu selalunya kena tunggulah seminggu. Kompos keping, 2 keping, 3 keping sampailah 4 hari atau 5 hari. Kena ingat juga saudara, bila motong getah ni hari hujan tak ada hasil. Kalau panas sangat pun tak ada hasil. Daun luruh pun tak ada hasil. Jadi saya rasalah waktu itu, Allahyarhamah ibu saya, dia cuma pendapatan sekitar dalam RM30, RM40 sebulan saja. Itulah nak beli beras. Ya saudara. Saudara Tahir tak ada dengar je, tak ada komen. Terima kasih. Saudara Azminuddin, apa yang mempengaruhi pelajaran baru ini sehingga enggan meneruskan pengajian? Ini saya tak tahu. Tapi zaman saya dulu, sebab itu saya sentiasa cintakan kepada bidang pendidikan. Sebab itulah yang selalu ditekankan oleh Allahyarhamah ibu saya. Ingat nak, hanya pendidikan sajalah yang mampu mengubah kehidupan kita. Sebab kami hidup dalam kemiskinan, saudara. Makan saya sekali. Bukan makan nasi pun, saudara. Kadang-kadang kanji. Porridge lah sekarang. Pendapatan jual getah segerap, saudara boleh pasarat, 30 sen sekilo sekati. Nak dapat sekati sebab getah segerap tu kena tunggu 3-4 hari dikumpul, dijemur. Baru dapat 35 sen. 3 upang 5 duit, kata orang dulu, saudara. Dan saya ingat lagi, saudara, macam mana lah. Jadi bila saya belajar, dan sebab tu bila saya bekerja, saya berusaha. Saya ingat-ingat saya nak pesan pada teman-teman, jangan lupa kedua ibu bapa. Saya ingat saya mula-mula saya bekerja, saya dapat gaji RM375 tunai. Saudara, bukan mas kahwin. Dan gaji itu dibayar melalui Bank Negara. Masa itu kerja dekat ATM, saudara. Sekejap lah. Dan dapat pergi ke Bank Negara tu, tunaikan cek. Cek kerajaan tu boleh dibatalkan dia punya account pay sebab kita pun tak ada simpanan. Dan saya bawa balik ke rumah kakak saya. Kebetulan mak saya datang ke rumah kakak saya dekat Jalan Ipoh. RM375 saya letakkan di tapak tangan ibu saya. Tunai RM200. Saya simpan RM175. Baru duit baru lagi. Saya ingat lagi, saudara. Ibu saya ambil duit nota RM200 tu, sekeping 4 keping, duit 50, saudara. Dulu RM50 dah besar dah, saudara. Dia cium dengan syukur nak. Ambil dah balik. Saya tak mahu, mak. Inilah yang dapat saya balas jasa mak pada saya. Saya, saudara, ini kehidupan yang saya lalui.
Tapi sekarang ni saya tidak punya ibu lagi. Ibu dah pergi untuk selama-lamanya. Dan anda yang punya ibu, jangan lupa. Saya rasa saya berjaya dalam karier, dalam kehidupan saya. Saya merasakan, saya yakin tidak lain tak bukan kerana saya tidak pernah pun merasa kedekut dengan ibu saya. Dengan saudara Syam Haji Nawawi, ayah saya waktu di mana? Ayah saya waktu dia kahwin 4. Isteri ramai, saudara. Dia dengan isteri muda lah di Kedah. Ibu saya di Perak, saudara. Jadi, saya mengharapkan agar anda semua, sebab itu saudara, saya akan cepat marah. Saya cepat rasa marah dan benci pada orang yang tidak suka pada ibunya atau bercakap kasar dengan ibunya. Sebab itu saya selalu menitipkan pada anak-anak saya, your mother is always right. Sebab saya yakin saudara, selagi anda kasih dan sayang pada ibu, saudara pasti Allah SWT akan menggandakan pendapatan anda. Jangan risau. Gaji RM370, saya bagi RM200, ibu terima cium duit tu saudara. Saya ingat lagi. Pulang saya tak nak. So dia belanjalah. Sehinggalah sampai ke tahap bila saya buat berniaga dan sebagainya saya dapat. Saya ingat lagi satu ketika dulu saya dapat kontrak. Kontrak yang selepas saya berhenti apa semua tu saya buat dapat kontrak membekalkan bahan-bahan binaan. Kerana itu waktu itu Syarikat Telekom Malaysia sedang membina bangunan Menara Rebung. Itu yang ada kat Jalan Bangsa saya. Kebanyakan bahan-bahan binaannya datang dari syarikat saya. Saya dapat bayaran pertama saya. Saya ambil bawa balik duit wang itu, saya letak ke tangan mak saya RM5,000 tunai. Saya tanya apa jadi pada ibu saya. Dia tengok duit saya RM5,000, dia tanya saya, kamu curi duit mana nak? Maklum sajalah, dia kata kita orang miskin nak. Jangan curi duit orang. Saya kata tak ada mak, ini duit berniaga saya. Ibu saya ambil duit cium. Besoknya tu dia pergi dengan cucu, dia pergi cari emas. Rupanya begitulah kerinduannya untuk memakai gelang emas. Akhirnya saya dapat memberi arwah ibu saya nikmat memakai gelang emas. Saudara Sri Nilam, Brother Kamal, smart orang dia. Kemana-mana tali leher tak lepas. Itu dulu saudara Sri Nilam. Dan bagi saya ingin berpesan pada anda. Apa saja yang dituturkan oleh ibu anda, ikutilah. Kerana yakin saya, tidak ada ibu yang mahu melihat anaknya salah, tidak ada ibu yang mahu melihat anaknya gagal dalam kehidupan. Tidak ada, saya ingat lagi saya kadang-kadang bila cerita sampai ibu ni, saya tak mampu untuk menahan air mata saya. Sebab saya tahu ibu saya terlalu sayang dengan saya. Pernah satu hari tu saya naik motor, saudara. Naik motor jatuh. Hospital balik berbalut je, bukan patah pun. Tidak, saudara. Jadi bila saya balut sampai rumah, ibu saya tengok. Betul saudara Kamarudin Osman, perjalanan hidup saya ni kata sama dengan saya. Okey, perjalanan hidup kita sama. Jadi bila saya balik ke rumah, saya jumpa ibu saya. Masa itu selalu rumah kakak saya lah. Dia berkahwin dengan seorang tentera. Jadi duduklah dekat rumah. Merasalah saudara duduk rumah batu. Kalau kat kampung tu rumah atap. Sambil tidur-tidur tu air hujan jatuh menimpa. Saudara. Dan bila dia tengok tangan saya berbalut, dia menangis. Dia menangis, saudara. Kerana dia kata, begitulah mak bela kamu dari kecil sampai besar, tak ada luka-luka begitu. Tapi itu keadaannya, saudara. Sebab itu saya mengharapkan anda, kalau anda mau berjaya dalam kehidupan, kalau anda mau membina kejayaan, orang pertama yang perlu anda kasihi, anda sayangi adalah ibu anda. Baginda Rasulullah SAW letak tahap nilai ibu tu yang pertama, Umi. Pertama, ibu. Yang kedua, baru anak perempuan Siti Fatimah. Ketiga, baru isteri saudara. Saya tak suruhlah anda benci isteri anda. Tidak. Tapi utamakanlah ibu anda. Okey, saudara. Gigi saya di dalam pun dah mula-mula bergoyang. Saya terpaksa segera untuk mencari doktor. Untuk makan pisang goreng pisang kepik dari saudara. Nampak gayanya mahal lah pisang tu. Jadi, saudara, kita sambung lagi bicara kita besok. Saya ucapkan selamat minum petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.